Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Saka Saham. Alhamdulillah, semua dah terjawab di mana kita punya bajet dah dibentangkan. After that, kita punya untuk melihat keputusan siapa Presiden US telah mendapat keputusan di mana Donald Trump tewas kepada Biden. So sekarang ni kita nak tengok bagaimana pula kesemua faktor-faktor yang kita risaukan pada minggu lepas, impact dia pada kita punya bursa indeks, kita punya bursa indeks lah kan. So kalau melihat daripada last week, bursa indeks kita mengalami kenaikan, alhamdulillah mengalami kenaikan, tutup pada paras 1519, lebih kurang 1519. Kenaikan yang agak menarik kalau kita lihat, terdapat 2 hari kenaikan yang begitu besar dalam kita punya transaction dan kita punya indeks, paras indeks. So ke mana arah seterusnya untuk kita punya indeks? Okey, kalau kita lihat daripada midterm indeks kita masih berada dalam keadaan bearish sebenarnya. Namun kalau kita tengok, signal telah menunjukkan ada sedikit buy pada indeks punya signal, dan ini sangat baiklah. Untuk psikologi support macam biasa kita akan letak dari psikologi support pada nombor bulat. So sekarang ni 1519 tutup dia pada hari Jumaat lepas. 1500 1500 untuk kita, 1510 lah, 1510 itu untuk kita lihat terdapat sedikit psikologi support lah. Okey, sebenarnya kalau melihat daripada psikologi support sebenarnya adalah sekitar 1509. So ini bermakna kita nak lihat di mana indeks kita pada minggu depan supaya boleh bertahan sekurang-kurangnya 1500 ke atas. Tapi kalau ada dia main bawah 1509, itu telah menunjukkan satu week sebenarnya untuk kita punya currency index. Tapi kita harapkan dia boleh maintain 1500 ke atas. Seterusnya untuk support yang seterusnya adalah sekitar tadi 1509. Kita boleh juga melihat satu support sebenarnya adalah sekitar 1497. Pertama kita punya support index kita 1509. Kalau dia break below 1509, ini telah menunjukkan ada weakness dalam kita punya pergerakan indeks. So kemungkinan besar 1500 psikologi support dia, dan next support selepasnya adalah 1449. So indeks kita jangan main lebih kurang bawah 1500 lah, senang bawah 1500 dia dah tunjuk weak balik semula. So kemungkinan besar untuk dia drop sekali lagi memang besar lah, sebab indeks kita dalam midterm dalam keadaan bearish sebenarnya, bukan dalam keadaan bullish. So kenaikan yang ada sekarang ni mungkin kita boleh iktiraf dia sebagai technical rebound lah. Namun kita harap 1500 ke atas ni dapat ditahan oleh indeks kita dan dia boleh maintain above 1500. Kalau dia above 1500, sekarang kita nak lihat resistance dia pula resistance ataupun target-target yang kita nak pada paras indeks kita. Kalau dia boleh bertahan pada 1500, resistance terdekat adalah sekitar 1527 ataupun 1530. Selepasnya adalah 1540 dan 1543. Saya jangkakan kalau ada terdapat kesan daripada bajet, mungkin ada kesan positif kemungkinan besar indeks kita akan sampai ke taraf paras 1543. Melihat daripada kita punya, saya tak tahu, bukan orang ekonomi, tapi melihat kepada keseluruhan bajet yang diumumkan oleh kita punya PM, tak adalah sesuatu yang amat memberansangkan sebenarnya bagi saya di sini. Tak ada satu benda yang
betul-betul kita kata yang boleh menarik minat atau boomkan kita punya industri dalam bursa kita punya ni. Cuma kali ini dalam sejarah ada bajet untuk COVID lah untuk COVID. Sebelum ni tak ada pun bajet untuk COVID. Untuk apa? Disebabkan ada pandemik ni, kita ada bajet pandemik, dan kemungkinan besar kaunter-kaunter yang berkenaan dengan healthcare akan terus menjadi minat kepada kita punya trader. Kaunter-kaunter healthcare, kaunter-kaunter vaksin, kaunter-kaunter glove masih lagi sebenarnya menjadi leading dalam pergerakan kita punya indeks, pergerakan kaunter-kaunter dalam bursa Malaysia. Mungkin kaunter-kaunter serupa itulah kita boleh terus kita boleh, as a trader kita boleh terus trade dalam kaunter-kaunter tersebut. Selain daripada tu, saya tak nampak sangat apa benda yang sangat menarik selain daripada tiba-tiba jasa boleh dapat 88 berapa bilion kan. Kita pun tak faham juga kenapa jasa boleh dapat 86 bilion ke berapa kan. So benda-benda ni kena, macam mana pun kita ni as a trader ataupun kita ni orang yang bermain dalam bursa Malaysia ni, kita kena sentiasa alert lah So tadi abang dah bagi dia punya support dan resistance untuk kita punya index next week. InsyaAllah ini semua sebagai education purpose, sebagai kajian personal. Selebih daripadanya, you all kena buat sendiri kajian tu. Bukanlah satu buy call ataupun sell call. Pada yang belum subscribe, please subscribe abang punya channel Saka Saham ni. Kita wawalkan lagi, InsyaAllah. Janganlah skip iklan yang ada dalam tu kan. So bolehlah kita terus berkembang untuk buat banyak lagi konten-konten yang kita nak buat untuk you all sebenarnya. Cuma nantilah ada masa yang sesuai, kita akan buat lagi konten-konten untuk semua kita punya subscribers. Okey, lepas ni abang akan review satu counter. Abang ingat abang nak counter berkenaan dengan vaksin counter. So pada yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe, tekan loceng supaya mendapat info yang cepat dalam YouTube ni, dan kita sharekan pada rakan-rakan lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.